Kita sedang menunggu ni sebenarnya orang lain masuk. Tak apalah, dia stop saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada mereka yang melihat saya sekarang ini, sama ada secara live ataupun recording, tidak kira lah, tidak masalah yang tu. Asal saja apa ilmu yang saya nak sampaikan kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan akan sampai kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya ulang balik lah kepada viewers tu. So, sesiapa, apa saja yang nak sampaikan pada hari ini adalah untuk maklumat kita bersama. So, supaya kita boleh menggunakan maklumat ini untuk keperluan hidup kita sekarang ini yang sedang menghadapi new normal ataupun kebiasaan baru. Dan ini juga kebiasaan baru bagi DRS. Okey. Walaupun sebenarnya saya bukanlah orang yang terror main gitar. Saya jarang-jarang main gitar. Tapi saya ada ilmu sikit-sikit lah. Tapi saya nak gunakan alat ini untuk saya memberikan satu lagu barulah kepada mereka yang akan menonton sampai habis nanti, insyaAllah. So kita akan bercakap tentang kesediaan mental dalam menghadapi new normal ataupun kita sebut sebagai kebiasaan baru. Boleh tuan-tuan? Bulan puasa yalah, memanglah bulan puasa. Bulan puasa tidak menghalang kita untuk melakukan aktiviti apa saja ya. Okey. Baik, sebelum itu tidak terlewat kalau saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa. Sekarang ini kita dah puasa yang ke hari yang ke-10. Kan? Dan nak masuk fasa yang kedua. Dalam 3 fasa bulan Ramadan. InsyaAllah. Okey. Baik, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, saya akan bercakap tentang kesediaan menghadapi new normal ini. Okey, new normal. Apa itu new normal, tuan-tuan dan puan? New normal ni adalah merupakan satu cara bagaimana kita meneruskan kehidupan kita dengan kebiasaan yang baru. Yang kebiasaan yang baru. Segala-galanya, kebanyakannya adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dengan cara-cara yang selama ini kita tak pernah amalkan ataupun selama ini kita jarang kita amalkan. Okey. Persoalannya, adakah kita sudah bersedia, tuan-tuan dan puan? Adakah kita sudah bersedia untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baru ni? Sebelum tu saya nak tanya, dengar tak apa yang saya cakap? So saya gunakan apa ni, saya punya headset saya ni. So dengar tak? Boleh bagi sikit apa ni? Dengar tak apa yang saya nak sampaikan? Sebab dia, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok COVID-19, na'udzubillah min zalik. Setiap kali saya sebut tentang COVID-19 ni, saya akan sebut na'udzubillah min zalik. Sebab kita tidak mahu COVID-19 ini terkesan ataupun terkena dalam penyakit ini berjangkit, na'udzubillah min zalik, berjangkit dengan kita ataupun keluarga. Ini adalah satu penyakit pandemik, tuan-tuan dan puan, yang tidak ada vaksin lagi. Tidak ada vaksin. Sekarang ini seluruh dunia sedang mengumpul data-data, sedang menjalankan kajian-kajian bagaimana untuk menghasilkan vaksin ini. Tetapi sekarang ini masih tidak ada vaksin lagi untuk kita melawan COVID-19 ini. Dalam masa setahun, dalam masa setengah tahun ini, setahun setengah nanti. So kita perlu teruskan kehidupan kita dalam cara new normal. New normal. Okey? Bukan kita saja yang merasai bahangnya, tuan-tuan dan puan. Yang merasai bahang ini adalah seluruh dunia. Seluruh dunia merasai bahang COVID-19 ini. Dan kerajaan kita pun telah menggerakkan PKP sebagaimana yang tuan-tuan dan puan sedia maklum. PKP 1 hingga 3. Okey. Kita semua tak boleh keluar rumah. Tapi untuk PKP yang keempat ini dinamakan PKPB, maka PKPB ini bersyarat boleh keluar berdua. Tapi seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Dia kena duduk yang melintang. Maksudnya seorang pemandu, maksudnya yang seorang lagi tu dia tidak boleh duduk sebelah pemandu.
dia kena duduk di belakang pemandu. Di belah tepi pemandu, bukan di belakang pemandu, tapi di belah tepi. Ya, di belah kanan lah, di belah kanan, pemandu belah kiri. Itu jadi dia. Maksudnya kalau pergi berdua pun, tapi masih lagi dalam kawalan. Okey, untuk fasa yang keempat ini kalau kita tengok, ramai yang akan keluar berniaga. Isnin ni, esok insyaAllah, ramai yang akan keluar berniaga. Sebab apa? Kelonggaran telah diberi kepada orang yang berniaga, juga orang yang bekerja. Syarikat-syarikat swasta dan juga jabatan kerajaan. Ada certain pekerjaan yang perlu diaktifkan semula. Ini yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Tetapi nanti kita tengoklah sejauh mana kita ingat bahawa kita sekarang ini berada dalam keadaan PKPB. Dan PM kita ingatkan berkali-kali tuan-tuan, supaya kita menjaga kebersihan diri, kita jaga jarak sosial. Itu semua orang tahu. Okey? Baik. Sebelum ini, mari kita cakap tentang sebelum ini. Sebelum PKP, sebelum kita diterjah oleh COVID-19 ini. Okey, sebelum ini kita berjumpa dan kita bersalam. Bila kita berjumpa dan kita bersalam, kita bersalam, kita laga pipi, kita tak kisah pun. Kita boleh berjumpa, bila setiap kali kita berjumpa, kita akan peluk dan kita akan bersalam, kita akan cium tangan, kita akan berlaga pipi. Itu yang biasa kita lakukan. Itu adalah normal biasa sebelum ini, Dan kita tidak peduli pada jarak pun. Tak kisah nak duduk sana ke, nak duduk tepi ke, di pengangkutan awam misalnya, kita boleh duduk mana-mana saja. Tak ada siapa nak larang, asal saja dia menjaga batas-batas yang tertentu lah, Tidak ada sesiapa yang boleh nak melarang kita. Kita nak duduk mana ke, kita nak berada dekat ke, nak jauh ke, tidak ada yang melarang. Tak ada masalah. Begitu juga tuan-tuan, kita pergi kedai mamak, kita tengok wayang, tengok bola di kedai mamak, melepak di kedai mamak. Macam kata lagu tu lah. Tak kisah pun. Ramai yang melepak ni. Termasuklah yang sedang menonton ni pun. Ramai yang melepak di kedai mamak sebelum ni. Okey. Kemudian kita makan di luar, di restoran-restoran, KFC, McDonald, balik pukul 3 pagi, 4 pagi. Tak ada siapa pun yang melarang. Kita tengok wayang, pantang ada movie je tuan-tuan. Ada movie je tengok. Ni movie baru ni. Bawa family, ataupun bawa ahli keluarga kita bersama untuk kita tengok movie tu. Ataupun berkaraoke. Kita keluar berkaraoke bersama-sama. Tak ada siapa pun yang kisah. Tak ada siapa pun yang larang, tuan-tuan, pada ketika itu. Pada kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian kita hanya gunakan handphone ni tuan-tuan untuk kita bermedia sosial je. Kita gunakan handphone untuk media sosial sahaja, kecuali mereka yang menjalankan perniagaan dengan menggunakan online dan sebagainya. Tapi kebanyakan di antara kita menggunakan media sosial ini sebagai gunakan handphone ini sebagai media sosial untuk kita menjalinkan hubungan ataupun berinteraksi dengan orang lain. Okey, kemudian kita bebas untuk mencari rezeki. Sebelum ni tuan-tuan, kita bebas untuk pergi mana? Kita nak cari rezeki, nak berniaga, pasar malam. Pasar kalau dibenarkan tuan-tuan, pasar Ramadan biasalah. Pasar Ramadan adalah satu tempat untuk kita pesta makan. Tidak kira bangsa, Melayu, Cina, India, tidak kira bangsa. Semua akan tertumpu di bazar Ramadan itu. Wah, sangat crowded. Tapi itu dulu tuan-tuan, sebelum ini. Okey. Kemudian kita menjalankan program-program banyak tuan-tuan. Sebelum ni kita di-offer dengan seminar, conference, dan saya sendiri pun banyak kursus-kursus yang kami akan jalankan. Ada planning, sebab saya bekerja di Kementerian Pendidikan. So banyak planning, saya ketua kepada untuk menguruskan unit mulai insan ini. So banyaklah planning kami untuk menjalankan program-program bersama dengan warga KPM. Kami dah rancang tuan-tuan, itu dulu sebelum ini. Kemudian kita bebas pergi ke mana saja. Kita nak melancong ke dalam negara, ke luar negara, semua terpulang oleh kita. Ada duit, semua boleh jadi, semua boleh kita buat. Tapi berdasarkan lunas-lunas peraturan yang ditetapkan. Okey, kemudian kita pergi ke pasar raya. Semua kita angkut mak, bapa,
anak-anak semua, kadang-kadang mentua semua kita bawa. Tak kisah, tak ada orang tahan pun. Dia nak pergi mana? Dah pergi pasaraya, kenapa bawa ramai-ramai? Tak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku sebelum ni. Polis tahan kita, tanya nak pergi mana. Kalau kita kata pergi pasar, nak pergi pasar di situ, jauh sikit tempat kita, tak boleh patah balik. Tak pernah berlaku. Tapi kali ni ia berlaku, tuan-tuan dan puan. Kali ni berlaku. Okey. Kemudian kita berjemaah dan melakukan ibadah bersama dulu. Kita berjemaah, masjid, surau diimarahkan, terutama pada dalam bulan Ramadan ni. Terutama dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Oh, kalau bulan Ramadan ini, saya ada baca lah komen-komen kata kenapa sukan boleh, kenapa masjid tidak dibuka. Tuan-tuan dan puan, dalam masa bulan Ramadan ini, masjid memang akan didatangi oleh beribu orang dalam satu masa. Cuba bayangkan kalau kerajaan tidak menyekat apa yang akan berlaku. Kita memanglah bergantung kepada Allah SWT, tetapi kita perlu usaha juga. Sebab kalau di Masjid Putrajaya tu memang padat, tuan-tuan, waktu-waktu tarawih yang sebegini. Okey, kemudian kenduri kendara, tuan-tuan, sebelum ni kita berlaku banyak kenduri kendara yang kita jalankan. Majlis-majlis khatam Quran ke, batu unang ke, majlis cukur jambul ke, tak kisah, tak ada masalah sebelum ini. Okey, bersukan, nak main bola ke, kita whatever, bersukan yang dalam kelompok kecil, kelompok besar, semua dibolehkan pada ketika itu, pada masa itu. Kemudian kita kurang kisah pun dengan kebersihan tangan, tuan-tuan. Kadang-kadang tu lupa nak basuh tangan makan. Lupa kita nak basuh tangan kita waktu kita makan. Ada ketika ni kita tak kisah, tak pernah pun kita guna sanitizer tu, tak pernah pun kita gunakan. Kalau kita batuk atau bersin pun kita tutup sikit-sikit je. Lepas tu pegang balik sudu. Itu amalan kita yang dulu. Setuju tak saya cakap, tuan-tuan dan puan? Setuju ke tidak kamu? Koma je. Tak apa, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan ni pasang aja, tak payah tengok muka saya pun tak apa. Pasang aja, bagi dengar suara. Yang lain tu pergilah surf lah mana-mana. Nak pergi melayari mana-mana laman web pun tak apa. Asal dengar aja suara saya ni. Okey, kemudian tu pada ketika itu, sebelum ini kita selesa. Ke mana saja kita pergi. Kita boleh pergi mana saja. Walaupun kadar jenayah meningkat pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan, kadar kemenangan pun meningkat, tapi kita selesa. Asal saja kita boleh bebas. Kita berada dalam keadaan zon yang selesa pada ketika itu. Okey? Baik. Tapi sekarang ini, tuan-tuan, ianya sudah berubah. Kita sudah berada pada dalam era new normal atau kebiasaan baru. Sekarang ini sudah berada dalam new normal ataupun kebiasaan baru, di mana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order, telah diaktifkan. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Dan kebiasaan kita sudah mula berubah, tuan-tuan. Kita sudah mula berubah. Kita perlu membiasakan diri kita untuk berubah. Apa perubahan-perubahan dia, tuan-tuan? Kita tengok, saya pecahkan kepada 3 bahagian, sosial, pendidikan, dan juga perkhidmatan. Okey. Untuk sosial ni, tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ini, kalau dulu sebelum ni saya kata apa? Sebelum ini kita boleh duduk melepak mana-mana pun boleh. Kita boleh duduk berhimpit-himpit pun tak apa. Dengan adik-beradik, lama tak jumpa duduk berhimpit-himpit. Tapi sekarang tak boleh. Kita perlu amalkan jarak sosial, penjarakan sosial. Itu yang kita perlu amalkan. Sama ada kita waktu bekerja ke, sama ada kita bekerja atau tidak bekerja, ataupun kita berada di mana-mana, di stesen kereta api, LRT ke, MRT ke, di stesen minyak ke, perlu ada penjarakan sosial dalam keadaan new normal ini. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan, yang kedua adalah kebersihan menjadi keutamaan sekarang. Kita perlu menjaga kebersihan. Kalau dulu tak cuci tangan, sekarang ni kena cuci tangan je. Asal sikit-sikit je basuh tangan, asal sikit-sikit je basuh tangan. Sentuh sikit je ambil makanan daripada penghantar makanan so kita basuh tangan. Habis semua kita lap-lap. Dah menjadi kebiasaan bagi kita sekarang. Sebab di atas kekhawatiran kita daripada kita terkena jangkitan tu, nauzubillah. Baik, kemudian tu sekarang ini kita sudah berubah.
kita sudah menjadikan mask ataupun penutup hidung dan mulut itu sebagai pakaian kita. Kalau kita keluar rumah, kita kena pakai ni semua ni. Ingat ni yang sedang menonton saya ni. Keluar rumah, pakailah. Tak kira lah kita nak keluar rumah, naik motor sekejap ke, pergi rumah jiran ke, pakai mask ni. Sebab sekarang ini udara, tuan-tuan puan. Udara ni pun dah tak bersih dah. Udara pun dah tak bersih. Jadi sangat bahaya. Jangan mengundang kecelakaan dalam diri kita. Untuk apa? Kita ada peluang untuk kita menjaga kesihatan. So kenapa kita nak membinasakan diri kita? Pakailah mask tu, dah kerajaan suruh pakai. Apa lagi? Kemudian waktu sekarang ini, new normal ini, kita digalakkan untuk berada di rumah. Banyakkan waktu di rumah, bukan banyakkan waktu di luar. Sebelum ini kita banyak waktu di luar, tuan-tuan terutama mereka yang kerja di luar, bekerja di luar, kita banyak waktu di luar. Lepas balik kerja sepatutnya kita boleh balik rumah. Tetapi kita tidak mau balik rumah. Kita melepak kedai mamak sebelum ini. Tapi sekarang kita tak boleh dah. Kebanyakan daripada masa yang kita ada, okey bekerja, balik rumah, duduk rumah. Kita tidak digalakkan untuk melepak lama-lama di kedai Pak Saleh. Tidak digalakkan duduk lama-lama di kedai mamak ataupun merewang sana sini. Kemudian untuk keseronokan di rumah pun kita tidak digalakkan. Kita tidak boleh bersantai, bershopping. Ni musim-musim raya ni. Hari raya Selamat Hari Raya kami semua ucapkan. Tak boleh. Raya kita sangat terhad sekarang, berada dalam lingkungan kedudukan kita yang sangat terhad. Kemudian kita tak boleh melancong, tuan-tuan dan puan. Cuti-cuti Malaysia, no. Cuti-cuti Malaysia tak ada. Tidak dibenarkan bercuti-cuti di Malaysia ataupun di luar negara. Kalau kita tengok sekarang ini, mereka yang balik daripada luar negara membawa virus ini ke dalam negara kita. Tapi Alhamdulillah, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang proaktif. Tidak seperti kebanyakan negara-negara lain yang membiarkan. Kita tidak, kita betul-betul mengambil tindakan-tindakan yang memberikan kita rasa selamat. Tahniahlah kepada KKM dan juga khususnya juga kepada Perdana Menteri kita lah. Okey. Kemudian tu kepelbagaian media sosial. Maksudnya media sosial ni yang kita guna ni bukan hanya untuk berhubung saja. Kita dah jadikan media sosial kita ni dah macam-macam ni tuan-tuan. Macam-macam yang ada yang boleh kita jadikan sebagai alat untuk kita menyampaikan ilmu. Ini salah satu daripadanya yang saya buat Facebook Live ni. Walaupun hanya ada 2 orang saja yang tengok sekarang ini, tak apalah. Asal saja nanti tuan-tuan dan puan yang tengok ni share-share lah kepada yang lain. Tak apa, tak ada masalah yang tu. Saya memang suka bercakap. Okey. Lepas tu tuan-tuan dan puan, media sosial yang sekarang ni digunakan untuk macam-macam. Terutamanya adalah untuk melaksanakan kerja-kerja dan tugasan kita, tuan-tuan dan puan. Kita buat kerja kita dengan menggunakan kita punya media sosial. Bos suruh hantar laporan ke semua dengan menggunakan media sosial. So kefungsian dia sudah berubah. Kemudian kurang pergerakan balik kampung. Tak boleh. Sekarang ini setakat hari ini tidak digunakan kita untuk balik kampung, tuan-tuan dan puan. Tidak digunakan balik kampung, terutama untuk kita balik beraya. Sebab kita tahu kalau sekiranya ramai balik beraya nanti, apa yang akan berlaku? Sebagaimana yang ada yang kata dia akan jadi Allah Akbar, saya lupa dah. Berkaitan dengan hari raya ni. Okey, tak apa yang tu, itu semua tak penting. Okey. Kemudian tu yang kedua adalah pendidikan. Bagaimana COVID-19 ini mengubah cara pendidikan itu. Pembelajaran maya jarak jauh, pembelajaran maya sekarang ni menjadi keutamaan, terutama kepada pelajar-pelajar sekolah kita dan juga kepada pelajar-pelajar universiti. Kita belajar secara maya. Kalau dulu kita tengok ada hanya beberapa universiti saja macam OUM yang menjalankan pembelajaran jarak jauh kan. Tapi sekarang ini semua universiti dan juga sekolah perlu melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Cikgu-cikgu stres sebab apa mereka terpaksa menguasai satu lagi teknologi. Bagaimana untuk menghantar tugasan, untuk menyemak tugasan, untuk mengajar. Bukan cikgu-cikgu tu dapat duit free je, tuan-tuan dan puan. Jangan kata cikgu-cikgu tak ada kerja. Silap tu, salah tu. Cikgu-cikgu di luar sana tu sedang bergumpal sekarang ini dengan tugasan-tugasan yang banyak yang perlu diselesaikan, sama seperti mereka berada di sekolah. Banyak. Kalau kita tengok bila ada saja penerangan ataupun taklimat berkaitan dengan sistem ni, memang kita tengok beratus ribu yang menonton, nak belajar berilmu-ilmu baru untuk anak-anak murid. Tahniah cikgu-cikgu, bagus. Inilah semangat cikgu, semangat juang cikgu. Saya faham, sebab saya pun cikgu juga. Okey, kemudian tu interaksi antara guru dengan murid adalah secara dua hala. Masih boleh dijalankan secara dua hala. Malahan yang lebih baik lagi adalah apa yang cikgu ajar melalui YouTube dan sebagainya boleh diulang tayang oleh murid. Itu yang the best. So budak tak faham, dia boleh tak ulang, dia boleh ulang-ulang lagi. Kemudian kerja sekolah boleh beraplikasi peranan ibu bapa dan guru. Okey, kalau sebelum ini untuk menjaga pelajar, peranan dia adalah cikgu di sekolah, untuk budak faham bagaimana untuk memahami, bagaimana mereka untuk menguasai. Tetapi sekarang ini dalam new normal ini, ibu bapa perlu ambil peranan tu. Paling tidak pun dia perlu tahu bagaimana untuk upload, untuk download, bagaimana untuk mengajar, untuk dapatkan bahan, bagaimana untuk mereka mengawal anak-anak di rumah supaya melaksanakan kerja rumah yang diberi. So peranan itu sudah berubah sekarang ini. Sebahagian daripada peranan guru itu perlu ditanggung oleh ibu bapa. Apa salah? Itu anak kita kan. Cikgu dia ada peranan dia yang tersendiri. Okey, kemudian mengukuhkan hubungan ibu bapa dan guru. Ibu bapa akan sentiasa bertanya dengan cikgu. Aplikasi WhatsApp tu saya rasa memang sangat popular sekarang ni. Dan mereka sentiasa menggunakan aplikasi itu untuk berhubung antara satu sama lain. Begitu juga pelajar-pelajar di peringkat college dan universiti, tuan-tuan dan puan, mereka juga perlu belajar sendiri. Self learning, pembelajaran jarak jauh, dengan pemantauan yang minima daripada pesyarah. Okey, itu adalah pendidikan, dan satu lagi adalah berkaitan dengan perkhidmatan. So ada perkhidmatan awam dan swasta sekarang ini yang dibuka, tapi masih ada juga yang masih belum dibuka di atas keperluan keselamatan. So kalau kita tengok kat sini, perkhidmatan berjalan seperti biasa. Cuma pelanggan ataupun stakeholder ni mereka perlu menguasai teknologi maklumat lah. Segalanya atas talian. Segalanya atas talian. Boleh dikatakan mungkin dalam 60-70% semuanya di atas talian, download dan hantar borang dan sebagainya, semuanya melalui atas talian. Kemudian untuk kami kaunselor, pegawai-pegawai psikologi juga menggunakan atas talian ini untuk memberikan perkhidmatan. Kalau dulu kita hanya menggunakan face to face, that is the very very effective method bagaimana kaedah yang sangat berkesan dalam melaksanakan sesi kaunseling. Tetapi sekarang ini sesi kaunseling sudah tidak boleh lagi dilakukan secara one to one ataupun bersemuka. Kita perlu menggunakan perkhidmatan atas talian. At least kita boleh gunakan video call, ataupun kita boleh gunakan media-media sosial yang ada ini, hangout dan sebagainya, untuk kita bercakap dan kita melaksanakan sesi kaunseling dengan klien kita. Okey. Kemudian pembangunan modal insan, program-program, kursus-kursus yang kita jalankan. Biasa ni kita jumpa dengan peserta-peserta kursus, kita jumpa dengan orang ramai yang berada dalam kursus kita tu. Tetapi sekarang ini tidak. Kita melaksanakan program atau kursus di atas talian. Macam tu tuan-tuan puan lah. Kalau sekiranya tuan-tuan puan macam Puan Basira kan, Puan Basira. Puan Basira pun tak boleh jumpa dengan anak murid. So boleh gunakan media sosial untuk ajar budak-budak. Boleh Puan Basira. Okey, kemudian tu kalau kita tengok kat sini, perkhidmatan bersemuka ni boleh tapi sangat minimum dan tertakluk kepada SOP yang ada dijalankan, yang telah ditetapkan. Tak boleh sesuka hati saja. Kalau kita nak pergi, mungkin kita boleh berjumpa dengan pegawai bank, boleh, tak ada masalah. Tetapi ada had-had mengikut jarak sosial yang dibenarkan.
Kemudian perniagaan jalan ke atas talian. Sekarang ini kalau kita tengok ada rakan-rakan kita yang mencari-cari idea bagaimana untuk mereka menghidupkan kembali perniagaan mereka, terutama perniagaan yang memerlukan pertemuan face to face ni, yang memerlukan audiens yang ramai, memerlukan peserta, menjalankan program, memberi program motivasi sebagainya. Mereka perlu untuk mencari satu kaedah yang baru, bagaimana untuk mereka boleh menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat, menjadi memotivasikan orang melalui media-media sosial yang sebegini ya. Kemudian tu perniagaan jual beli secara muka, bersebuka boleh, secara fizikal. Kalau kita pergi Aeon boleh juga. Aeon ada juga dibenarkan juga, tapi untuk seorang. Untuk seorang. Kalau pergi 2 orang, seorang kena duduk dalam kereta, seorang dia yang boleh keluar. Sejauh mana itu bergantunglah kepada diri tuan-tuan dan puan sendiri ya. Okey, tapi hanya 30 minit saja dibenarkan. Itu adalah new normal. Apa yang saya cakap tadi tuan-tuan dan puan, itu adalah new normal bagi kehidupan kita sekarang ini. Bagi kehidupan kita sekarang ini. So, dalam new normal ini tuan-tuan dan puan, dalam zaman masa PKP ini 1 hingga 4, memang yang memberikan kesan emosi dan tingkah laku kepada sebahagian daripada rakyat negara kita. Termasuk mungkin tuan-tuan dan puan juga yang ada terkesan dengan apa yang berlaku sekarang ini dengan new normal ini, kebiasaan baru ini. Kalau kita tengok ada 2 lah kesan dia macam biasa satu kesan negatif, satu lagi kesan positif. Kalau kita tengok kesan negatif dulu lah. So kalau kita tengok sekarang ini, kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan rakyat negara kita. Kita menjadi semakin bimbang tuan-tuan dan puan. Tetapi bimbang kita ni adalah bimbang yang normal lah, yang mild, yang punya tahap yang rendah, ataupun berada pada tahap yang tidak membimbangkan. Namun demikian, ianya tidak dipastikan lagi lah, sehinggalah tuan-tuan dan puan mengambil ujian-ujian psikologi untuk menentukan sama ada tuan-tuan dan puan mengalami kebimbangan yang kronik atau tidak. Yang mungkin perlukan bantuan daripada orang lain, daripada mereka yang berada dalam perkhidmatan menolong, pegawai psikologi ke, kaunselor di seluruh Malaysia, di seluruh negara, dan sesiapa saja yang boleh membantu anda untuk menguruskan masalah kebimbangan ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kita membayangkan virus itu berada di luar dan kita tidak tahu siapa yang berada di sebelah kita. Kita tak tahu dia ni ada simptom ke tak ada simptom. Tak ada simptom pun kita tak tahu dia ada tak pembawa ke macam mana. Sebab dia tak ada, dia tidak ada tulis di diri dia, saya pembawa, sila berhati-hati. Tak ada. Jadi kita yang perlu berhati-hati dan menyebabkan kita akan jadi bimbang dan berprasangka pada orang lain. Datang pembawa makanan kepada kita, kita akan pegang tu suruh letak dulu. Lepas tu lama sikit baru ambil, lepas tu cuci tangan. Dia jadi kita terpaksa menjadi berhati-hati dan kegelisahan ini menyebabkan kita rasa macam ada individu yang tak boleh menerima tekanan-tekanan yang sebegini, yang menyebabkan emosi dia punya imun dalam body dia tak strong, tak kuat, dan dia boleh collapse, dia boleh dan juga kebimbangan dalam kalangan kita ini dia boleh membawa kepada gangguan-gangguan pemikiran yang lebih teruk. Pemikiran kita akan terganggu tuan-tuan. Terutama mereka yang mengalami masalah mental tuan-tuan. Mereka yang memang dah ada depression, memang dah ada anxiety, memang ada skizo dan sebagainya. So mereka ini tuan-tuan dah mengalami gangguan emosi yang lebih teruk. Sebab dia orang tak boleh pergi mana-mana. Dia orang tak boleh nak pergi ke luar, dia orang tak boleh nak pergi, dia orang tidak boleh berhibur. Mereka juga perlukan sesuatu untuk menghiburkan diri mereka, dan dia orang tidak boleh berkurung saja di rumah. Ada ketikanya mereka perlu keluar. Tetapi apabila dalam keadaan PKP ini ataupun dalam keadaan normal baru ini, dia orang punya pergerakan sangat terhad. So ini boleh menyebabkan mereka rasa macam dunia mereka semakin terhimpit dan sempit. Kemudian ada di antara kita yang terasa putus stres. Dah tentu cikgu-cikgu misalnya, begitu juga dengan geng-geng Cik Fauzan Kamari, Cik Fauzan berada dalam keadaan stres sebab terpaksa mencari ruang dan peluang bagaimana untuk mendapatkan kaedah baru untuk menjana pendapatan, untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan sekarang ini di mana
Jarak sosial perlu diberikan keutamaan. Tidak boleh kita melaksanakan program-program yang berbentuk mass, bentuk ramai. Kita perlu mencari ruang-ruang, tetapi tidak Cik Fauzan lah. Cik Fauzan ni orang yang proaktif. Okey. Ya, jangan keluar juga tiada keperluan yang mendadak. Betul. Kita kena duduk di rumah, jaga diri kita. Begitu juga dengan masalah kewangan sekarang ini. Kesannya masalah kewangan. Bila kita tak ada kerja, sekarang ini okeylah, saya harapkan, kita mengharapkan, begitu juga kerajaan mengharapkan supaya selepas ini, besok Pak Saleh dah bekerja, boleh buka kedai. So akan adalah kehidupan dalam menjana pendapatan itu boleh membantu menambahkan kewangan. Tapi dalam keadaan yang sangat berhati-hati, tuan-tuan. Okey, kemudian masalah kewangan ini boleh menyebabkan orang tertekan, dan tekanan itu boleh menyebabkan orang marah. Masalah kewangan boleh menyebabkan orang kecewa, dan kecewa itu boleh menyebabkan orang marah. Jadi gelombang kemarahan itu dia telah wujud dalam masyarakat kita ini. Pantang sikit dia, kita boleh menjadi marah. Pantang sikit tegur dia, kita boleh jadi marah. Kemudian isu gangguan seksual. Jangan tak percaya tuan-tuan dan puan. Penderaan, kes-kes penderaan meningkat. Ini apa yang saya dapat maklumat. Kes penderaan meningkat sama ada di rumah ataupun di rumah lah, khususnya di rumah. Sebab apa? Bapak tak kerja, rumah kadang-kadang kita tahulah keadaan-keadaan yang tertutup. Saya tak nak cakap, nanti orang kata macam bolehlah cakap macam ni, dia macam-macam lah persepsi orang. Tapi apa yang disampaikan adalah isu gangguan ini, termasuk gangguan seksual dia semakin meningkat sekarang ini. Begitu juga dengan sumbang mahram, meningkat sekarang ini. Kita tengok dalam keadaan rumah-rumah yang tertentu. Namun itu bergantung pada individu. Saya percaya ini hanya bergantung kepada individu. Bukan disebabkan oleh tempat, bukan disebabkan oleh keadaan, bukan disebabkan oleh situasi, bukan disebabkan oleh anak, bukan. Ianya disebabkan oleh individu itu sendiri. Kemudian masalah komunikasi dalam keluarga meningkat. Berlaku peningkatan konflik. Ada di antara mereka ni yang dah lama sangat duduk rumah, bergaduh tak habis-habis. Berlaku. Kalau dulu pergi kerja, masing-masing pergi kerja, lepas tu balik, jumpa malam je atau jumpa petang je, lepas tu boleh keluar. Tapi dalam keadaan sekarang ini, banyaklah konflik. Kau pandang aku pandang kau, aku nak TV 1, kau pergi TV 3, jangan aku nak pergi HBO. Bergaduh. Itu yang berlaku sekarang ini. Sebab kita tidak memahami perlakuan individu. Walaupun orang itu adalah orang yang rapat dengan kita, walaupun orang itu adalah orang-orang yang kita sayang, tapi kita tidak memahami tingkah laku individu itu, yang menyebabkan kita berlaku konflik di antara satu sama lain. Kemudian tu masalah pendidikan anak. Untuk memahami cara dan gaya yang baru ini pun, ibu bapa pun stres juga. Bukan saja cikgu stres nak deliver, nak menyampaikan ilmu, tapi mak bapak stres ni nak bantu anak-anak, terutama mak bapak yang tak ada ilmu dalam, yang tak kisah dalam sistem teknologi ke apa ke, yang tahu buat pakai WhatsApp je kan. So mereka juga perlu emosi mereka juga terganggu disebabkan oleh mereka perlu memahami gaya dan juga budaya pendidikan yang baru ini. Tapi dalam yang negatif ni tuan-tuan puan, ada positifnya, ada kesan psikologi yang positif. Yang ini yang kita perlu highlightkan. Tidak semua sebenarnya, tidak semua, ataupun saya percaya sebahagian besar daripada kita yang berada dalam keadaan new normal ini, sebahagian besar daripada kita mengalami kesan psikologi yang lebih positif jika dibandingkan dengan yang negatif. Secara umumnya, kita rasa hubungan kekeluargaan kita dalam rumah semakin kukuh dan semakin meningkat. Hubungan kita dan juga kasih sayang kita bertambah meningkat. Kalau kita bergaduh-gaduh, itu adalah gaduh-gaduh sayang. Meningkatkan kualiti masa kita bersama dengan keluarga. Belum pernah berlaku tuan-tuan dan puan. Itu sebulan lebih kita duduk di rumah bersama-sama, memahami tingkah laku masing-masing, supaya kita boleh memahami antara satu sama lain. So kemudian banyak maklumat-maklumat
dalam masa-masa sekarang ni banyak maklumat yang berkaitan dengan kesihatan mental yang kita dapat, tuan-tuan dan puan. Ini juga adalah salah satu daripada syukur, alhamdulillah, maklumat di hujung jari. Apa saja, stres, tertekan, depresi, dah dapatkan maklumat, dah dapatkan kewangan, apa saja, program motivasi, peningkatan ke diri, semua ada di hujung jari. Kita boleh buat e-book macam Cik Fauzan Kamari, buat e-book banyak-banyak. Buat e-book banyak dan jual e-book itu juga adalah merupakan maklumat-maklumat yang disampaikan dengan cara yang tersendiri. Kemudian kerja dilakukan secara santai di rumah, tak seronok ke duduk rumah sambil tu kita buat kerja. Arahan daripada bos, okey, bos bagi arahan buat macam-macam, okey, kita buat kerja itu. Pada pandangan saya, ianya mengurangkan lagi tekanan dalam kalangan mereka yang bekerja, sebab mereka boleh bekerja di rumah. Buat kerja mesti siap. Arahan yang diberikan mesti disempurnakan. Itu jangan lupa, jangan asyik tengok TV tidur. Arahan mesti dilaksanakan, tetapi kita buat dalam keadaan yang lebih santai. Maknanya tak payahlah siap-siap kan, pakai baju ria, make up ke apa-apa ke, tak perlu. Tak payah pandaikan dia kereta, nak boleh lari, nak kejar, nak punch kan, tak perlu. Okey, dia masa ini adalah masa kita, dan kita melaksanakan kerja kita berdasarkan kepada masa yang kita ada. Yang penting kerja kita siap, lakukan kerja di rumah. Okey. Kemudian kita dalam masa PKP ni, tuan-tuan dan puan, dia adalah sesuatu yang positif. Sebab apa? Sebab ini adalah masa untuk kita mendalami ilmu-ilmu baru, tuan-tuan dan puan. Kalau sebelum ni, kalau kita nak pergi kursus, nak pergi program, kita perlu bersiap-siap, pergi bawa kereta, pergi tempat kursus tu, parking. Sekarang ni tak perlu lagi. Kita jalankan secara maya saja. Katakanlah Puan Zarin nak menjalankan program deklimasi saja. Jadi boleh deklimasi. Tak pernah berlaku pertandingan deklimasi saja dijalankan di rumah. Belum pernah berlaku lagi. Inilah kreativiti di antara yang telah berlaku sekarang di new normal. Jadi ini adalah sesuatu yang macam saya sendiri pun banyak ilmu baru yang saya gali, terutama dalam kaitan dengan sistem teknologi dan sebagainya lah. Sebab saya tahu selepas ini kami tak boleh nak jumpa dengan orang luar, kami tidak boleh jumpa dengan cikgu-cikgu. So saya perlu menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknikal ini. Cuba-cubalah kan, cuba-cubalah buat, walaupun tak pro, amatur pun boleh lah. Tengok bagaimana nak share screen dan sebagainya, nak live streaming untuk YouTube, Facebook, semua tu perlu diterokai untuk membantu mereka yang di luar sana. Ilmu-ilmu baru perlu dipelajari. Kita force diri kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Bukan saja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sumber manusia, berkaitan dengan panduan diri, tetapi berkaitan dengan sistem yang perlu kita gunakan ni sebagai perantara di antara kita dengan orang di luar sana tu. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, makan gaji buta je lah kan. Saya tak nak macam tu. Oleh itu saya cuba masa-masa yang ada. Saya tak kata saya ni baik, bukan. Memanglah baik, semua orang baik. Bukan begitu. Maksudnya saya nak share apa yang saya lakukan setiap hari. Bukan tengok TV. TV tidak ada dalam kamus bila kita bekerja ni, bekerja dari rumah. Tidak tengok TV. Yang kita buat adalah kita menimba ilmu, baca buku. Sekarang ni saya menulis buku juga, Cik Fauzan, saya sekarang menulis buku tentang kemarahan secara deep. Sebab saya tahu bahawa di Malaysia ini, bukan saya nak cakap lah, nanti orang kata saya bongkak pula, bukan, saya nak share. Di Malaysia ini yang mengkaji tentang kemarahan yang pertama adalah Dr. Nur Hisham. Cuma saya tak buat buku, So sekarang ini saya sedang cuba untuk buat buku, berkaitan dengan kemarahan ini, untuk ditebar dan sebarkan kepada mereka yang di luar sana. Okey. Saya berpuisi bilik raya, saya tahu, saya nampak, saya pernah tengok you punya ni. Okey, kemudian tu dalam masa PKP ni juga, dalam masa new normal ini, kita mampu untuk mengurangkan konflik dalam keluarga. Sebab kita faham karakter anak-anak. Masa ni lah kita nak bersama dengan anak-anak kita, untuk kita memahami karakter anak sulung macam ni, macam ni anak aku rupanya, anak yang kedua macam ni. Orang kata the second child punya simptom ni dia lain sikit.
Tidak semestinya. Untuk itulah kita perlu fahami ilmu-ilmu keibubapaan. Sebagaimana yang kita tahu, ilmu-ilmu kebapaan ini adalah satu ilmu yang tidak akan putus, yang tidak akan habis, sentiasa ada, sentiasa baru. Kemudian satu lagi adalah kita banyak program jalankan atas talian untuk memberi ilmu dan ini juga adalah satu kesan yang positif. Mengapa saya katakan ini adalah kesan psikologi, tuan-tuan dan puan? Sebab semua ini dia memberi kesan kepada ketenangan hati kita. Kita seronok untuk menjalinkan hubungan bersama dengan keluarga kita, duduk rumah. Kita seronok untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kesihatan mental, berkaitan dengan kesihatan diri. Macam-macam maklumat ada di hujung jari saja. Kita suka dan kita tenang apabila kita melakukan kerja di rumah. Ini memberikan kesan psikologi kepada kita. Kita akan jadi okey, stabil. Jadi kemudian kita mengambil peluang untuk mendalami ilmu-ilmu baru, mempelajari. Dalam NLP ada disebut, dalam NLP disebut, niat itu akan menggerakkan usaha. Niat akan menggerakkan usaha. Jadi, apa yang kita nak, itu yang akan kita dapat. Itu yang akan kita dapat. Kemudian, begitu juga apabila kita memahami karakter anak-anak, dia beri satu kesan yang positif juga dalam sudut kita, psikologi kita dan juga psikologi anak-anak. Begitu juga. Itu sebab saya katakan bahawa ini, semua ini, dia memberikan kesan yang psikologi yang positif. Okey, persoalannya sekarang ni, adakah kita mempunyai pilihan lain selain daripada kita meneruskan kehidupan dengan cara new normal? Ada pilihan ke tuan-tuan puan? Adakah mungkin kita nak kata kehidupan ni okey. Mungkin kita nak kata bahawa sebenarnya saya tak nak lah. Saya tak nak menjalani kehidupan new normal ni. Apa ni? Saya nak macam dulu, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Ikut suka saya lah, saya ada duit. You tak ada pilihan lah. Pilihan hanya ada dua saja, tuan-tuan dan puan. Kita hanya ada dua pilihan. Sama ada kita bersedia secara mental untuk kita menerima apa yang berlaku sekarang ini, ataupun kita mengelak dan menentang, tetapi kita terimalah natijahnya. Jadi kita pilih. Kita pilih nak yang mana? Walau apa pun yang berlaku, ada dua pilihan yang kita ada. Kalau kita pilih untuk bersedia dan menerima, maka kita akan menggerakkan diri kita ke arah itu. Fizikal kita, mental kita, roh kita ke arah itu. Tapi kalau sekiranya kita mengelak dan menentang, rasailah dia punya kesan dia. Fikiran negatif, rasa macam rimas, rasa macam sempit, rasa macam alah itu tak kena, ini tak kena, marah, semua ada. Kita pilih. Sebab kita punya subconscious mind, minda bawah sedar kita ni, dia akan terima apa saja yang kita nak. Dia akan terima. Kita nak apa? Dia akan terima. Dia akan aktifkan kita punya body kita. Jadi kita pilihlah. Namun ada analogi yang saya nak bawa, iaitu katakanlah tuan-tuan dan puan, dalam new normal ini katakanlah sekarang ini analoginya kita sudah 7 hari tak makan, tuan-tuan dan puan. 7 hari tak makan. Makanan ada, tapi yang makanan yang terhidang ni adalah makanan yang baru, yang kita tak suka. Tak nak tengok pun tak boleh, kita nak cium bau pun nak muntah. Tak boleh makan. Kita tak nak makan. Sebab makanan ni dia berbeza daripada kehendak kita, dia berbeza daripada budaya kita. Kita tak nak makan. Apa pilihan yang kita ada? Apa pilihan yang kita ada? Kita tidak ada pilihan. Sama ada makanan itu nak muntah ke apa ke, kita hanya ada pilih makan untuk hidup ataupun pilih tak makan untuk mati. Kita tidak ada pilihan. Pilihan itu di tangan kita, tuan-tuan. Jadi kita memilih untuk bersama-sama menjalani new normal ini, tuan-tuan, supaya kita boleh memberi ruang kepada diri kita untuk kita membina satu langkah ke arah kehidupan new normal, kehidupan yang baru. Kalau tak ready, menyebabkan pemikiran kita akan sentiasa negatif. Kita akan penuhi dengan gelombang-gelombang yang negatif yang ada dalam diri kita, yang penuh dengan kata-kata yang negatif yang akan masuk dalam kepala kita, yang akan mempengaruhi di setiap urat nadi darah, salur darah kita ni. Dia akan penuh dalam tu. Apa yang akan berlaku selepas itu? So, tepuk dada, tanda selera lah. Itu maksudnya kita pilih masuk dalam kubur sendiri. Okey? Jika tidak mau bersedia, maka fikirlah, adakah kita rasa macam
kita betul-betul kebal dalam kita menentang virus COVID-19 ini. So, apa yang perlu kita lakukan? Okay, apa yang perlu kita lakukan tuan-tuan dan puan? So, kita tukar pemikiran kita. Change our mind. Change our thought. Tukar pemikiran kita, tuan-tuan dan puan. Tukar pemikiran kita. Daripada tidak bersedia, aku perlu bersedia sekarang. Kita kena ready untuk berubah. Dalam masa-masa setahun setengah ini, new norm. Mungkin 2-3 tahun, kita tidak tahu. Sebab virus COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan, na'udzubillah, dia boleh mutate, bermutasi pula. Bermutasi. Maksudnya dia boleh wujudkan satu dia punya sesuatu yang baru. Tidak boleh dikenal pula sekarang ini sebagaimana KPM menyebut dia boleh spread out kepada 120 orang. Lagi bahaya. Tapi kalau kita ready secara fizikal dan mental, kita ready, tukar pemikiran kita daripada tak suka kepada terima. Kita terima laluan itu, ikut, follow dia punya route, follow the route, fikir yang positif. Apa yang boleh kita ubah. So kita beritahu pada diri kita, tuan-tuan. Diri kita ni, kita kena talk dengan diri kita. Kita kena self talk. Kita kena bercakap dengan diri kita. Apa yang sebelum ini yang berlaku pada diri aku yang aku dah ubah? Ada banyak tak? Banyak kan? Tentu banyak. Yang kita telah melalui fasa-fasa itu. Kita telah berubah banyak. Tuan-tuan, telah berlaku banyak perubahan dalam diri kita. So apa perkara yang telah pun berjaya mengubah kita? So jadikan itu sebagai satu tapak untuk kita mengubah cara hidup kita sekarang ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, tak banyak pun perubahan itu. Mind, bila otak kita kata, oh teruk sangatlah berubah sekarang ni, itu tak boleh, hanya itu tak boleh, ini tak boleh saja, yang menyebabkan kita rasa macam dunia kita begitu sempit. Tapi sebenarnya benda ni, apa yang berlaku sekarang ini adalah perkara yang normal. Cuma ada had-hadnya saja. Kalau keluar boleh keluar, tapi tak bolehlah kita merayau-rayau. Untuk siapa? Untuk kita juga. Sebenarnya perubahan itu sikit saja. Just kita switch pemikiran kita. Kita switch pemikiran kita itu daripada menjadikan ianya sesuatu yang besar, yang kita nampak seperti gunung, jadikan ianya ibarat seperti bukit pasir di depan rumah saja. Yang rendah, yang kecil. So bila kita nampak benda tu kecil, yang menyakitkan itu kecil, maka kita boleh besarkan kebahagiaan ataupun keseronokan yang ada dalam diri kita. Kemudian nyatakan pada diri kita, apa yang aku lakukan ini adalah untuk diri dan keluarga aku, khususnya untuk agama dan bangsa. Untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk kaum keluarga kita. Kalau sekiranya kita tak jaga diri kita, kita tak jaga kita, apa yang akan berlaku? Setiap orang belalai dan cuai untuk menjaga diri masing-masing, maka dia akan efek kepada orang lain juga. Okay, so kita perlu berubah secara psikologi, fizikal, mental, emosi perlu berubah kerana dunia baru sekarang sudah pun berubah. Okay, baik, saya rasa habis apa yang saya nak sampaikan, tuan-tuan dan puan. Walaupun tak ramai viewers pun tak apalah ya Cik Fauzan. It's okay. Tahu kita bukanlah orang apa ni hebat-hebat kan. Tapi it's okay. Tak ada masalah itu. Hanya untuk kepuasan diri dan juga menyampaikan maklumat dapat ditengok oleh beberapa orang. Alhamdulillah, syukur. Sebab yang beberapa orang ini akan sampaikan kepada yang lain-lain. Okey, saya akan bawa satu lagu. Lagu ni memang saya cipta, tuan-tuan dan puan, dengan menggunakan gitar saya ni. Saya cipta lagu ni untuk khusus untuk talk saya yang ni. Jadi dia tak sabar dia main gitar. Cuma saya dah beritahu tuan-tuan dan puan, berkali-kali saya buat ni ada dia yang silap. Kali ni saya harap tak silap pula. Sebab saya bukanlah pemain gitar yang profesional, tuan-tuan dan puan. Saya main gitar ni pun dah lama tak main gitar. Ini saja-saja je nak menjinak-jinakkan diri. Saja-saja je. Sebab mungkin boleh buat lagu-lagu untuk motivasi dan sebagainya kan. Untuk membantu orang lain juga. Sebab melalui lagu orang boleh berubah. Okey? Mentari bersinar dalam norma baru, kita jaga kita menjadi utama.
jika nak selamat, kita perlu ingat jaga kebersihan diri dan keluarga. Tak kira jumpa siapa, tak boleh bersalam, hanya tunduk saja tanda kemesraan. Bila keluar rumah, janganlah merewang, beli apa perlu, jangan tunggu-tunggu. Oh ingatlah, jadikan biasa nomor baru. Karena rasa rindu pada ayah ibu, hubungi mereka. Dunia media sosial, sistem maklumat perlu dikuasai. Banyak tugasan di atas talian. Kalau pergi kerja, ambil langkah selamat. Jarak sosial perlu diutamakan. Dalam normal baru, kita perlu sedia. Kita jaga, kita menang bersama. Oh ingatlah, jadikan biasa nomor baru. Oh ingatlah, jadikan biasa nomor baru. Alright, itu saja. Saya harapkan puasa saya tak kurang. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga tuan-tuan dan puan tolong share. Sebab di hujung talk saya ni ada lagu baru yang perlu kita gegarkan, orang boy. Itu saja ya. Salah silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.